Selamat sejahtera murid-murid 3H. Ini merupakan kelas kedua kita dan pada hari ini kita akan belajar menukar suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks dan sebaliknya. Sebelum kita teruskan, kita buat ulang kaji sedikit berkenaan pelajaran yang lepas. Okey, tengok di sebelah kanan anda. Okey, nombor 1, asas adalah 5 dan apakah indeksnya? Jadi kita bulatkan nombor yang mempunyai asas 5 di sini. Jadi indeks adalah 3. Okey, kita tuliskan 3. Right. Untuk nombor 2, apakah asasnya bagi indeks 7? Okey, kita bulatkan nombor dengan indeks 7. Jadi asasnya adalah negatif 4. Nombor 3, asas 1/2. Bulatkan asas 1/2 dan indeksnya adalah 10. Okey, yang keempat, apakah asas bagi indeks 6? Jadi kita bulatkan indeks 6 dan asasnya adalah M. Okey, M lah. Okey, yang kelima, asas N. Okey, asas N indeks adalah kosong. Okey, indeks adalah kosong. Okey, nombor 4 tadi M ya. Tak boleh tulis pula. Okey, tak apalah. Okey, nombor 6. Apakah asas bagi indeks 9? Okey, di sini indeks 9 dan asasnya adalah 0.2. Yang ketujuh, apakah asas bagi indeks 4? Okey, di sini indeks 4, asasnya adalah negatif 3/7. Okey, yang ke-8, asas X. Okey, ini asas X. So, indeksnya adalah 20. Okey, indeks adalah kuasa ya. So, bermaksud X kuasa 20. Yang ke-9, apakah asas bagi indeks 2? Jadi asasnya adalah 2/1/3. Okey, kita tuliskan 2/1/3. Yang terakhir, asas 8. Okey, di sini asas 8. Apakah indeksnya? Okey, jadi jika kita tidak nampak indeks di sini, bermaksud indeksnya adalah 1. Okey, sebab biasanya kita tak tulis nombor 1. Jadi indeks adalah 1. Okey, baik. Jadi pelajaran pertama kita pada hari ini ialah untuk menukar nombor kepada bentuk indeks. Okey, baik. Ini adalah contoh 1 untuk menukar nombor dalam bentuk indeks. Okey, tuliskan 64 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2. Okey, 64 kita tukar dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2. Okey, kita ada dua kaedah. Okey, kaedah pertama adalah kaedah pembahagian berulang. Okey, kaedah kedua adalah kaedah pendaraban berulang. Jadi kita lihat kepada kaedah yang pertama dahulu, iaitu kaedah pembahagian berulang. Okey, caranya ialah kita ambil nombor yang diberi, okey, 64, okey, kemudian kita bahagi dengan asas. Okey, berapakah asas yang diminta? Di sini menyatakan asas 2. Jadi kita bahagi dengan 2. Okey, 64 bahagi dengan 2 adalah 32. Dan kita teruskan lagi pembahagian dengan nombor yang sama. 32 bahagi 2 adalah 16. 16 bahagi 2 adalah 8. 8 bahagi 2 adalah 4. 4 bahagi 2 adalah 2. Dan yang terakhir 2 bahagi 2, 1. Okey, untuk pembahagian berulang ini kita akan berhenti apabila nombornya 1. Okey, hasil bahagi adalah 1. Jadi kita kira berapakah bilangan 2 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sebanyak 6 kali. Maka jawapannya 64 bersamaan dengan 2 kuasa 6. Okey, mengapa 6? Kerana 6 kali 2 di sini adalah 2 di sini muncul sebanyak 6 kali. Bermaksud 6 kali pembahagian. Okey, jadi mari kita tengok jalan kerja di dalam buku teks. Okey. Okey, jadi jika kamu tengok di sini, jalan kerjanya adalah sama ya, 64 dibahagi secara berulang dengan 2. Okey. Dan pembahagian ini akan berhenti apabila kamu mendapat nilai 1. Jadi N di sini adalah 6, bermaksud bilangan 2 di sini sebanyak 6. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, sama ya. Okey, kita teruskan dengan kaedah yang kedua.
Okey, baik. Ini adalah kaedah yang kedua, iaitu kaedah pendaraban berulang. Soalan yang sama ya, tuliskan 64 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2. Okey, untuk kaedah pendaraban berulang, kita ambil asas 2. Okey, ambil nombor 2 ini, kemudian kita darabkan dengan nombor itu sendiri. Okey, contohnya di sini 2 darab 2 adalah 4. Kita teruskan, 4 darab 2 adalah 8. Teruskan lagi, 8 darab 2, 16. 16 darab 2, 32. 32 darab 2, 64. Kita berhenti setelah kita mendapat nilai yang sama, 64. Jadi di sini, jawapannya adalah 64 bersamaan dengan 2 kuasa dan kita kira berapakah bilangan 2 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jawapannya adalah 2 kuasa 6. Jawapan yang sama dengan kaedah A tadi. Okey, jadi kita tengok jalan kerja di dalam buku teks. Okey, di sini jalan kerjanya sama seperti yang cikgu buat. Okey, kita darabkan nombor 2 secara berulang sehingga mendapat nilai yang sama dengan soalan. Okey. Kita tengok contoh yang kedua. Cikgu, saya pun ada tengok. Okey, baik. Kita tengok contoh yang kedua ya. Tuliskan 64 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 4. Okey, tadi asas 2, sekarang asas 4. Okey, kita gunakan kaedah yang pertama, iaitu kaedah pembahagian berulang. Okey, jadi caranya adalah kita ambil 64. Okey, 64 di sini, sorry. Kita bahagi dengan 4. Okey, bahagi dengan 4. Kenapa bahagi 4? Kerana asas di sini adalah 4. Okey, jadi 64 bahagi dengan 4. Okey, kamu akan dapat 16. 16 bahagi 4, kamu akan dapat 4. Dan 4 bahagi 4 adalah 1. Jadi ingat kaedah tadi kita berhenti setelah mendapat nilai 1. Jadi jawapan kita adalah 64 bersamaan dengan 4 kuasa. Okey, berapa kalikah nombor 4 ini muncul di sini? 1, 2, 3. Jadi kita letakkan 3. Jadi 64 sama dengan 4 kuasa 3. Okey, kita tengok jalan kerja di dalam buku teks. Okey, jalan kerja pun sama. 64 dibahagi secara berulang dengan 4 sehingga kamu dapat nombor 1. Right? So, jawapannya adalah 4 kuasa 3. Okey, kita tengok kaedah yang kedua pula. Okey, soalan yang sama, okey, tetapi menggunakan kaedah yang kedua ya, iaitu kaedah pendaraban berulang. Okey, jadi untuk kaedah ini kita ambil asasnya 4, kita darab dengan 4 lagi. Okey, darab dengan diri sendiri. Okey, 4 kali 4 16, kita darabkan lagi dengan 4. Dan 16 darab 4, 64. Jadi kita berhenti setelah mendapat nilai yang sama dengan soalan. Okey, maka jawapannya adalah 64 bersamaan dengan 4 kuasa 3. Okey, kenapa 3? Kerana 4 di sini berulang sebanyak 3 kali. Jadi kita lihat jalan kerja di dalam buku teks. Okey, jalan kerjanya sama. Okey, kita darab secara berulang nombor 4 ini sehingga mendapat 64. Okey, jadi kamu pilih sendiri apakah kaedah yang sesuai, yang lebih senang. Adakah menggunakan kaedah pembahagian berulang ataupun pendaraban berulang? Okey, jawapannya tetap sama. Baik, untuk contoh ketiga, tuliskan 32 per 3125 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2 per 5. Okey, jadi kita buat kaedah pembahagian berulang dahulu. Okey, ini adalah pecahan ya. Okey, ada pecahan. Jadi kita pilih satu nombor sahaja, sama ada nombor yang atas ataupun nombor di bawah. Okey, jadi untuk lebih mudah kita pilih nombor yang kecil. Okey, nombor yang kecil ya. So kita ambil 32 dalam asas 2. Kita ambil yang kecil dahulu. Okey, kita pilih satu saja, tak perlu buat dua. Okey. So 32 kita nak tukar dalam bentuk asas 2 kuasa berapa. Okey. Jadi untuk kaedah pembahagian sama juga macam tadi, 32 kita bahagi dengan 2. So 32 bahagi 2 adalah 16. 16 bahagi 2 adalah 8. Okey, 8. 8 bahagi 2 adalah 4
dan 4 bahagi 2 adalah 2 dan 2 bahagi 2 adalah 1. Okey, kita berhenti pada 1. Jadi berapakah bilangan nombor 2 ini muncul? Okey, berapa kali dia muncul? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali. Jadi jawapannya adalah 32 per 3125 bersamaan dengan, kita ambil asas tadi 2 per 5. Okey, ini asas yang diberi ya. Kuasa 5. Kenapa 5? Kerana bilangan 2 di sini adalah sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. So inilah jawapannya. Okey, kita pilih salah satu sahaja nombor. Okey, tidak perlu buat dalam bentuk pecahan untuk jalan kerjanya. Okey, kita tengok jawapan dalam buku teks. Okey, buku teks bagi dua pilihan. Okey, dia bagi dua pilihan, sama ada kamu nak buat yang 32 ataupun kamu nak memilih yang 3125. Okey, cikgu syorkan kita buat nombor yang lebih kecil. So senang untuk kita kira kerana jawapannya tetap sama. Okey, kita teruskan dengan kaedah B pula. Okey, kaedah B adalah kaedah peneraban berulang. Okey, baik. Untuk kaedah ini, tuliskan 32 per 3125 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2 per 5. Okey, peneraban berulang kita ambil sahaja asasnya 2 per 5. Okey, dan kita darab sahaja dengan asasnya juga. Okey, nombor yang samalah. Okey, so selepas darab kita dapat 2 darab 2, 4, 5 darab 5, 25. Kita darab sekali lagi dengan 2 per 5. Okey, nombor yang atas darab dengan nombor yang atas ya. 4 darab 2, 8. 25 darab 5, 125. Kita teruskan lagi darab dengan 2 per 5. 8 darab 2, 16. 125 darab 5, 625. Teruskan lagi dengan mendarab 2 per 5. 16 darab 2, 32. 625 darab 5, kita akan dapat 3125. Akhirnya kita mendapat jawapan yang sama, nombor yang sama. Okey, nombor yang sama dengan soalan. Jadi, okey, jawapan untuk ini adalah 32 per 3125 bersamaan dengan asas 2 per 5 kuasa 5. Okey, kenapa 5? Kerana kita darab sebanyak 5 kali di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi untuk jalan kerja di dalam buku teks sama caranya. Okey, kita darab secara berulang sehingga mendapat nombor yang sama dengan soalan. Okey, baik. Untuk latihan yang pertama, okey, kamu buka muka surat 5 di dalam buku teks. Okey, kamu buat uji minda 1.1b, nombor 1, A, B, C, D, E, F. Okey, sila buat di dalam buku matematik 1. Baik, pelajaran kita yang kedua ialah menentukan nilai bagi nombor dalam bentuk indeks A kuasa N. Okey, sila sediakan kalkulator. Okey, untuk pelajaran ini kamu perlukan kalkulator untuk mengira ya. Okey, baik, kita tengok contoh 5 di sini. Okey, untuk A. Okey, contoh 4 sebenarnya. Kerana tadi contoh 3, so ini contoh 4 ya. Okey, 5 kuasa 4 sama dengan 625 untuk A ya. Okey, jadi bagaimana nak mendapatkan nilai 625 dengan menggunakan kalkulator? Okey, caranya ialah kamu tekan 5 pada kalkulator, kemudian tekan simbol ini. Okey, simbol ini. Okey, pada kalkulator anda. Okey, ini adalah simbol kuasa. Seterusnya kamu tekan nombor 4 dan sama dengan. Okey, kamu akan mendapat jawapan 625. Okey. Untuk soalan B, okey, negatif 7 kuasa 3. Okey, baik. Jika melibatkan nombor negatif, kamu mesti letakkan kurungan. Okey, letakkan kurungan. Jadi, yang pertama kamu tekan buka kurungan. Okey, and then negatif 7, tutup kurungan, tekan simbol kuasa ini dan nombor 3. Okey, tekan sama dengan, kamu akan dapat jawapan negatif 343. Okey, kenapa kita kena letakkan kurungan? Okey, mari kita cuba. Satu contoh yang tanpa kurungan. Adakah kamu akan mendapat jawapan yang sama ya? Kita tengok di sini. Katakanlah 2 kuasa 2. Okey. 2 kuasa 2 adalah 4. Alright. Kalau negatif 2 kuasa 2.
kita tak letak kurungan. Kita buat negatif 2 kuasa 2. Jika kamu tekan kalkulator, jawapan kamu adalah negatif 4. Okey. Jika kita letakkan kurungan pada negatif 2 dan kita tutup kurungan kuasa 2, jawapannya adalah 4. Okey, nampak tak perbezaannya? Tanpa kurungan, jawapannya negatif. Dengan kurungan, jawapannya positif. Jadi, untuk nombor negatif, mestilah kita letakkan kurungan, ya. Okey, seterusnya, pecahan 2/3 kuasa 4. Jika melibatkan nombor pecahan, kamu mesti letakkan kurungan. Okey, jadi kita tekan simbol buka kurungan. Nombor 2, untuk per di sini, pecahan di sini, kita gantikan dengan ABC. Sila tekan kepada ABC, 3 dan tutup kurungan. Tekan simbol kuasa, 4 dan sama dengan. Okey, kamu akan dapat jawapan 16/81. Okey, jadi tengok di sini, ya. Untuk jelas sikit. Okey, tengok peringatan di sini, ya. Cikgu padam. Okey. Asas bernilai negatif dan pecahan mesti ditekan bersama tanda kurungan. Tanda kurung di sini. Okay, untuk yang negatif dan pecahan mesti ada kurungan semasa menggunakan kalkulator untuk menentukan nilai nombor tersebut. Okay, kita teruskan dengan contoh D. Okay, untuk contoh D, okay, ini pecahan bercampur. Okay, sama juga. Bila melibatkan pecahan mesti menggunakan kurungan. Jadi kamu tekan buka kurungan di sini. Tekan 1, ABC, 3, ABC, 5. Okey, ini adalah kaedahnya untuk nombor 1, 3/5. Cara menekan dalam kalkulator adalah 1, ABC, 3, ABC, 5. Tutup kurungan and then tekan simbol kuasa dan 2. Okey, sama dengan kamu akan dapat jawapan ini 64/25. Untuk contoh yang terakhir E, negatif 0.5 walaupun ia nombor perpuluhan tetapi ada negatif di sini, mestilah menggunakan kurungan. Buka kurungan, negatif 0.5, tutup kurungan, simbol kuasa dan 6. So tekan sama dengan, kamu akan dapat jawapan ini 0.011525. Okey, cikgu harap kamu dapat semua jawapan yang sama seperti yang tertera di skrin, dan jika tak dapat boleh WhatsApp cikgu atau PM cikgu secara personal lah. Okey, boleh tanya cikgu nanti. Kita teruskan. Okey, kita teruskan dengan latihan yang kedua. Jadi, untuk latihan kedua, buka muka surat 6 di dalam buku teks kamu. Okey, sila buat uji minda 1.1C. Okey, nombor 1, A, B, C, D, E, F, G, H. Okey, sila buat di dalam buku latihan matematik 1. Jadi, kedua-dua latihan ini setelah siap, tolong tangkap gambar dan hantar kepada cikgu secara personal untuk cikgu semak. Okey, untuk cikgu semak. Okey, setakat ini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu faham dengan pelajaran yang cikgu ajar. Dan jika ada soalan, tak faham ke, boleh tanya cikgu ya secara personal, boleh WhatsApp, boleh message cikgu ya. Okey, jumpa lagi minggu depan. Jaga diri.